buang alif. Lillah. Betul kan? Kalau buang lam, dia jadi lahu. Lah saja, lahu. Allah, nama Allah lah yang paling sempurna. Nama Allah paling sempurna. Walaupun sampai kita tinggal huruf yang terakhir, dia tetap ada maksud yang sempurna. Buang alif, dia jadi lillah bagi Allah. Buang lam, dia jadi lahu. Lahu maksudnya baginya, iaitu bagi Allah juga. Bila buang lam seterusnya, dia jadi hu. Apa maksud hu? Nya. Itu domer, nya, hu. Nya tu kat siapa? Allah. Betapa hebatnya pada satu kalimah, Allah yang kita sebut, Allah, Allah, walaupun setiap huruf sampai huruf yang terakhir, setiap itu akan memberi maksud. Allah, lillah, lahu, kemudian hu. Cuba kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Surah Taha, firman Allah Subhanahu wa taala, surah Taha ayat yang ke-8. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai nama-nama Allah yang baik. Jadi perkataan istilah asmaul husna ini adalah istilah yang datangnya daripada Allah sendiri untuk kita belajar dan kita fahami dan beramal dengannya. Firman Allah seterusnya surah Al-Isra ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Katakanlah, serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman. Ini perintah daripada Allah. Sebab itu sebenarnya meminta dengan Allah dengan nama Allah Asmaul Husna adalah satu perintah, kewajipan. Tapi bagaimana kaedah ataupun cara kita nak meminta dengan Allah tu perlu kita belajar. Memang wajib kita menyebut nama Allah. Lepas solat, kita sebut apa biasanya zikir? Astaghfirullah Al-Azim. Kita akan mula dengan tu dulu. Astaghfirullahalazim. Kita mula. Imam biasanya kan? Astaghfirullah. Di situ ada nama Allah Asmaul Husna. Nama apa? Ya, Azim. Betul lagi? Allah. Dua. Lagi? Astaghfirullahalazim. Ada tiga nama Allah. Astaghfir tu Allah ya Ghaffar. Allah ya Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Bila kita sebut astaghfirullah, nama yang kedua nama Allah, Allah Al-Azim, Allah yang Azim dalam Asmaul Husna. Sebenarnya kita tak sedar dalam seharian kita memang kita selalu mengulang-ulang nama Allah. Cuba kita sambung lagi zikir lepas solat tu. Apa dia? Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa Huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup. Nama Allah lagi Ya Hayyu. Ya Qayyum, yang maha berdiri. Ya Qayyum. Lagi? Wa atubu ilai. Allah ya Tawwab. Allah yang maha menerima taubat. Kita sebut lagi nama Allah Asmaul Husna. Lagi kita sambung apa lagi? Allahumma antas salam. Allah ya salam. Wa minkas salam. Daripadamu lah kesejahteraan, keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu lah kembali segala kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam, dan hidupkanlah kami dengan kesejahteraan. Sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Tapi kita tak faham maksud dan kita tak perasan kita sedang sebut nama Allah Asmaul Husna. Yang kalimah yang kita baca tadi tu zikir Allahumma antas salam, siapa tahu sejarah dia? Zikir tu jawapan siapa? Zikir siapa? Sayyidatina Khadijah. Kan suatu ketika hadis yang sahih, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan bawakan minuman kepadamu. Akan bawakan kamu minuman, begitulah. Sampaikan kepada Khadijah, Allah kirim salam kepada Khadijah." Siapa bagi salam? Allah. Hebatnya Sayyidatina Khadijah, ibunda kita. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada Khadijah. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan kepada Khadijah, Allah kirim salam. Oh, hebat ni. Kita kalau siapa bagi salam, kita dah rasa bangga.
Tiba-tiba kata ni, Tuan Dr. Mahathir kirim salam. Biar betul. Dia sebut nama saya. Ya, dia sebut nama awak. Awak ni siapa ni? Awak ada kaitan ke? Heboh satu hari tu. Perdana Menteri kirim salam. Contoh ya. Nak sebutnya bila ada orang besar, ada orang tertentu, orang hebat kirim salam, kita dah rasa lain. Ini Allah yang Malik, yang memiliki semuanya, kirim salam kepada Khadijah. Lalu apa jawapan Khadijah? Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah kesejahteraan. Dapat terima salam daripada Allah, terus puji Allah. Wa minkas salam, daripadamu kesejahteraan. Wa ilaika ya'udu salam, kembali semuanya kepadamu ya Allah kesejahteraan. Kemudian Sayyidatina Khadijah jawab, wa ala Jibril salam, dan kepada Jibril kesejahteraan. Sebab itu kita bila orang kirim salam, kita disunatkan jawab macam mana? Assalamu alayka wa alaihas salam. Tapi tak erti kan? Terbelik tu kita berjawab Waalaikumsalam. Sebenarnya bagi salam ni syiar Islam. Sebut salam-salam, kirim salam. Nama Allah ya salam. Jangan main-main. Kirim salam ya. Kadang kita gurau nak balik kampung, kirim salam kat orang kampung semua. Orang kampung saya ada ribu-ribu, biar betul. Kalau kita nak ambil berat, nak ambil tahu, nak ikut kaedah yang betul, kalau macam tu awak kena kirim 1200. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Contohlah kita katakan, kirim ni, kirim buah ya, kirim ni buah apple dekat mak, ambillah ni, ambillah buah apple. Buah apple tak dikirim sampai dekat mak, ni kawan kirim buah apple, mananya? Taklah mulut je cakap. Kalau kita kirim salam dekat mak ya, dengan lafaz Assalamualaikum. Itu ikut kaedah yang betul. Sampailah wajib kita sampaikan. Sebab menyampaikan salam, jawab salam itu wajib. Mak, kawan kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam, biasa kita jawab. Tapi kalau ikut kaedah, waalaika, kepada kamu, orang yang bawa salam ni, waalaihas salam, dan kepadanya juga keselamatan. Bahasa Melayunya, kepada kamu yang tolong bawa salam, dan kepada dia salam, sejahtera. Masya Allah. Sebab itu bila kita sebut salam, kan kita tulis salam. Ada orang tegur kan, kata salam tu tak lengkap, kena tulis penuh. Assalamualaikum, betul tak? Lepas tu, Assalamualaikum, akum. Ada juga bagi salam ni, tak penuh Assalamualaikum, dia sebut apa? Assalamualaikum. Betul tak? Assalamualaikum. Kalau kita perasan, bila kita nak laju, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum maksud dia kecelakaan bagi kamu. Bila buang je lam, jadi Assalamualaikum, kecelakaan bagi kamu. Kalau bahasa kasar, minta maaf, matilah kamu ataupun mampuslah kamu. Na'udzubillah min zalik. Kita pun jawab, Waalaikumsalam, kepada kamu kesejahteraan. Dia doa celaka, kita balas dengan kesejahteraan. Jadi kita kena sebut betul-betul salam, nama Allah tu sempurna kena sebut. Jadi Sayyidatina Khadijah jawab, wa ala Jibril salam, ke atas Jibril yang tolong bawa salam itu juga kesejahteraan. Jadi sebenarnya kita memang diperintahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak meminta dengannya. Tengok firman Allah ni, katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, ataupun mana-mana nama Allah, dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula kamu merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua tu. Ini kaedah baca dalam solat. Jangan kuat sangat baca sampai imam pun tergagap-gagap dengar makmum kuat sangat. Makmum belakang ni kuat sangat baca. Kita kalau orang sebelah dengar, itu harus. Orang ketiga dengar, dah jadi makruh. Kuat sangat kita baca ni. Kebetulan kita ada masalah pendengaran tu, yang tak dengar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pun tegur, kuat sangat kamu baca, dah makruh sampai orang ketiga. Tapi kalau sampai ke depan dengar tu, disebutkan ulama' itu dah fasik tu. Itu dah rosak dah tu. Tak boleh dah. Kalau semayang seorang-seorang kat rumah, boleh tak kita kuatkan suara? Seorang-seorang. Kita nak baca dengan kuat. Contoh kita baca surah Yasin, kita ada tampal. Ataupun kita buka Al-Quran yang besar, kita baca kuat. Boleh? Boleh kita baca kuat. Ia tidak membatalkan salat. Baca kuat tu sekadarnya. Kuat sikit. Sebab kadang bila kuat, kita datang khusyuk. Betul tak? Bukan keras lantang, tapi kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seorang kan? Tapi kadang tu, bila berjemaah, kita perlahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar dengar ke
ke telinga. Maksudnya tengah-tengah. Jangan kuat sangat, jangan perlahan sangat. Perlahan sangat tak sah solat. Jadi Allah menyebutkan di sini, jangan terlalu mengeraskan dalam menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah aku perlu meminta dengan Allah dengan suara yang kuat?" Maksudnya nak minta dengan ya Allah, perlu kekuatkan suara. Rasulullah jawab, tak perlu. Tak perlu sebab Allah ya Sami, Allah yang Maha mendengar, Allah ya Basir, Allah yang Maha melihat. Para jemaah sekalian, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kan kalau ada masalah, kita cari kawan contoh. Bila kita cari kawan, kita cerita dalam setengah jam masalah kita. Macam-macam drama lah kita ni. Menangis itu, ini, air muka, tangan semua bergerak belaka ni kan, cerita masalah. Akhirnya kawan kita cakap, minta maaf lah aku tak boleh tolong. Nak macam mana aku doakanlah kau kuat, ya insyaAllah ada jalan keluar. Istighfar banyak-banyak, banyak dosa ni. Contohlah kan. Tapi kita dengan Allah, kita tak perlu nak cerita panjang-panjang. Betul tak? Tak payah, ya Allah tadi kan masa aku pergi pejabat, ya Allah aku tak sangka, ya Allah. Tak perlu cerita detail. Kadang cerita pada suami pun suami tak tahu macam mana. Sebab manusia la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan daripada kekuatan itu, penyelesaian semuanya daripada Allah. Dengan Allah cukup kita kata, ya Allah engkau maha melihat. Allah tengok apa yang berlaku tadi. Allah ya syahid, Allah yang maha menyaksikan. Kemudian Allah ya sami, Allah yang maha mendengar. Kita tak cakap pun, tapi bisikan hati kita. Betul kan? Bisikan hati kita. Allah dengar tak? Allah dengar. Kita tengok je bos kita tu kan. Kalau tengok bos, kita bisik apa? Suruh dia pencen awal ke? Bila nak pencen? Bila nak pencen? Kalau dia tak pencen, aku nak pencen. Bukan bos kat sini lah, bos tempat lain kan. Kadang-kadang tu stres dengan bos ke, stres dengan rakan sekerja ke. Dia ni hidup lagi dalam hati. Berhati-hati kan. Jadi kadang tu kita tak terkeluar dengan lidah kita. Tengok suami, ya Allah jadilah dia suami yang baik, ya Allah. Bagilah dia semayang, ya Allah. Dalam hati, Allah ya Sami, Allah yang maha mendengar bisikan hati kita. Kalau sebut kot mulut takut kena marah. Ya Allah bagilah suami aku ni semayang. Apa yang kau merepek ni? Kau jadi bergaduh. Tapi bisikan hati, tengok muka anak, Masya Allah. Tengok anak tidur, bisikan hati. Allah dengar. Allahu Akbar. Jadi, kita tengok tak perlu pun. Dan firman dan soalan sahabat Nabi tu Allah jawab. Bila sahabat Nabi bertanya, Ya Rasulullah perlu ke kerahkan suara? Kena minta kuat-kuat ke? Ya Allah, pergi ni tak? Lalu Allah menjawab, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, apabila hamba-Ku bertanya tentang-Ku, wahai Muhammad. Sebab tadi ada seorang sahabat tanya tentang Allah. Nak minta dengan Allah kena suara kuat ke? Kena minta dengan suara lantang ke? Allah pun menjawab, wahai Muhammad, apabila hamba-Ku bertanya tentang-Ku, katakanlah aku ni sangat dekat. Ini qarib, dekat. Firman Allah yang lain lagi, Allah kata, aku lebih dekat dengan hamba-Ku daripada urat lehernya. Kenapa sebut urat leher? Kita ni kalau putus tangan, apa berlaku? Hidup lagi tak? Hidup. Walaupun ada nadi. Hidup lagi lah. Pendarahan tu boleh dihentikan. Putus kaki, boleh hidup lagi tak? Boleh hidup. Kalau putuslah urat leher ni, apa berlaku? Putus terus. Nadi ni urat leher. Memang itu adalah urat paling utama. Nadi paling utama. Jadi kalau terputus ni, memang tipis sangat untuk hidup. Nak katanya nyawa kita umpama seperti urat di leher ni. Tapi Allah sebut, aku ni lebih dekat dengan hamba-Ku daripada urat leher dia sendiri. Tapi kita tak nampak Allah. Kita nampak kawan, kita nampak suami, kita nampak anak, kita nampak adik-beradik. Dah semua kata maaf, tak boleh tolong, barulah kita nampak Allah. Sedangkan Allah kata, aku sangat dekat, minta saja dengan aku. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku pasti, ini janji Allah, bukan janji manusia, akan memakbulkan permintaan hamba-Ku. Tapi dengan syarat. Yang pertama, iza da'an, apabila dia meminta. Dengan syarat kita kena minta lah. Tapi kadang-kadang kita tak minta, kita merungut. Contoh kan, kita balik, kita tengok anak kita bersepah, anak kita letak kasut, tak susun. Kita merungut ke kita berdoa? Ataupun suami lah, orang lelaki tu.
housemate kita tu, roommate kita tu. Dia punya stoken bergulung-gulung. Kita akan tanya, ni stoken siapa ni? Padahal dah tahu kan, yang besar tu stoken bapak budak lah. Lepas tu tengok ni beg siapa ni? Ini kasut sekolah siapa ni? Padahal dah kenal semua ayat tu kan. Lepas tu masuk pula, ni pinggan siapa tak basuh ni? Ini gelas siapa ni? Gelas siapa? Tengok nama, siap ada nama suami dia. Ada orang buat, setiap gelas ada nama. Setiap gelas ada nama. Nama mak, nama ayah, nama anak-anak. Sebab apa? Biasa mak akan tengok berjujut. Bahasa Terengganu tu jujut. Berjujut. Beratur je gelas. Bila tanya tak ada orang mengaku. Betul tak? Akhirnya dia tulis nama senang. Tapi bila angkat tu, tak, saya tak minum. Dia akan bergaduh lah tu. Kenapa minum gelas? Akhirnya akan minum gelas masing-masing, akan basuh. Sebab takut tinggal sejarah tu kan. Akan dikesan oleh ibu dia. Kita boleh nak merungut. Tapi cuba ibu-ibu sekalian, ubah kepada doa, keajaiban akan berlaku. Izadaan, apabila dia meminta. Ya Allah, tengok apa jua berlaku adalah peluang untuk kita doa. Ya Allah, jadikanlah suamiku ni tak letak bersepas token. Dia pun dengar tu kan lain macam isi dia hari ni. Ya Allah, bukakanlah hidayah pada suamiku agar dia rajin basuh pinggan. Ya Allah, ya Hadi, ya Allah yang memberi hidayah, ya Allah. Maksudnya, walaupun taklah formal macam tu, kita mula ya Allah. Tengok, dah letih dah mengungut. Dah letih dah berbunyi. 10 tahun, 5 tahun tak berubah, ulang balik. Mungkin kita boleh ubah kepada doa. Lama-lama ya Allah kita tengok semua okey. Sebab apa? Izadaan. Apabila dia meminta, terus minta dengan Allah, tukar rungutan. Contoh ambil anak sekolah kan, bising. Anak-anak bising tak dalam kereta? Kalau ramai. Saya 5 orang tu sekolah semua. Kalau tahun lepas lah 5-5 ambil waktu petang. Boleh bayang tak apa berlaku kan dalam kereta? Kalau saya suruh diam, dia lagi bising. Tolonglah duduk diam, tolonglah anak ustazah ni. Ya Latif, ya Allah lembutkanlah anak, ya Allah. Kalau nak mengungut, nak marah boleh, diamlah. Tolong dia diam. Kita nak cubit dia pandai elak tu. Dia elak, geram je budak ni, contoh kan. Lepas tu tukar pada doa. Ya Allah, tolonglah ya Allah tenangkan anak-anakku ni ya Allah. Ya Allah, diamkanlah anak-anakku ni ya Allah. Ya Allah, ya Latif, ya Allah yang maha lembut-lembutkanlah anak-anakku ni ya Allah. Ya Allah, tukar kepada doa. Ia pun dengar, Umi doa lah, Umi berdoa. Kadang tu tak berkesan juga, saya takbir. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab apa? Ya, kadang anak-anak ni, dia diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin. Nak ganggu kita, memang kita sedia terganggu kan. Kita memang akan diganggu dengan perangai anak-anak. Lalu kita ubah daripada mengungut. Bila nak berubah ni? Hari-hari Umi pesan ni. Tak nak lagi, tak boleh duduk diam ke gini-gini. Lepas tu bila dia orang berlari masuk dalam rumah, tengok banyaklah sampah-sampah akan dah tinggalkan. Ini sampah siapa ni? Tak tahu. Ya Allah, cuba tukar pada doa, kita akan nampak kesan pada anak. Tapi Allah bagi 2 lagi syarat selepas tu. Fastajibu li wal yu'minu bi. Maka taatilah perintahku dan berimanlah dan yakinlah kepadaku. Ini penting. Maksudnya syarat untuk doa kita dimakbul, minta je Allah kata pasti aku akan makbul. Yang pertama kena minta dengan Allah. Yang kedua kena taat semua perintah Allah. Dan yang ketiga, lepas dah buat 2 tu, yakin saja dengan Allah, jangan ragu-ragu. Ya ke Allah makbulkan? Macam tak logik, macam mustahil je hutang boleh lepas. Wal yu'minu bi, Allah kata yakin saja, beriman yakin saja, percaya saja bahawa Allah akan memakbulkan. Okey, kita tengok awaluddin ma'rifatullah, pemula agama mengenal Allah sebenar-benarnya. Lahirnya anak Adam diiringi kalimah suci Allah. Diajar mengenal pencipta. Laungan azan sebagai simbolik dalam menamakan Allah dahulu dalam setiap hal. Ini kita lahir kan, kita lahir, kita akan diazankan kemudian diiqamahkan. Bagaimana untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan baca. Mari kita tengok sekejap. Kenali hakikat diri. Semua kita ni baby ni, betul tak? Kita semua baby ni. Inilah hakikat diri kita dulu. Kita lahir dulu dalam keadaan yang macam mana? Suci, tak ada dosa. Lagi? Comel tak kita dulu? Mana lagi comel, dulu ke sekarang? Tiba nak perasan kan sekarang lagi comel. Tuan-tuan, ini tuan-tuan dulu comel je. Sekarang macho kan?
Keluar-keluar menangis. Sebab apa kita menangis? Sebab apa menangis? Sebab kita mungkin lapar, mungkin ketakutan, perubahan yang banyak. Dan memang Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia ini diciptakan keluh kesah. Halu'a. Khuliqal insanu halu'a. Diciptakan manusia ini keluh kesah. Keluar je daripada perut ibu keluh kesah, menangis. Lepas tu menangis lagi bila besar. Sampai sekarang keluh kesah menangis. Betul tak? Sentiasa keluh kesah. Susah hati. Masa belajar susah hati belajar. Exam susah hati. Ingat habis belajar tak susah hati. Masuk nak pergi pula kerja susah hati pula. Ingat dah belum kahwin susah hati tak kahwin. Ingat kahwin tak susah hati. Lagi susah hati. Lepas dah kahwin, lepas tu susah hati. Bila nak dapat anak lagi susah hati. Masa kecil kan keluh kesah susah hati. Tapi bila besar, anak besar lagi susah hati. Ingat anak dah kahwin, dah senang hati. Susah hati pula dia masalah dengan isi dia. Ingat dah settle masalah dengan isi dia, kita dah senang hati masalah pula dengan cucu. Memang manusia ni diciptakan keluh kesah. Kita akan hidup dalam keadaan keluh kesah. Tapi dengan pertolongan dengan Allah, dengan kita kenal Allah, kita tahu macam mana nak handle, insya-Allah kuranglah keluh kesah kita. Kita akan tenang sampailah mati insya-Allah. Kita lahir ni, saya ambil gambar baby ni, kita lahir tak ada apa-apa. Tak ada seurat benar dan kita dalam keadaan jahil. Tak ada ilmu apa-apa, betul tak? Dan kita dalam keadaan bodoh, boleh katakan bodoh. Dan tidak ada upaya sedikit pun. Kalaulah manusia ni dibiarkan saja begini, macam dalam gambar ni, agak-agak boleh hidup tak? Dibiarkan 1 hari. 1 hari mungkin hidup lagi, dibiarkan 3 hari. Sebab apa? Sebab tak makan. Kedua, sebab kita tak mampu nak bergerak pun masa ni. Betul tak? Kita perlu digerakkan. Tapi cuba tengok binatang. Tengok kucing. Selepas lahir, keluar daripada perut ibu dia, dia boleh berjalan tak? Dia boleh terus berjalan. Kita nak tunggu setahun baru berjalan. 9 bulan ke atas baru boleh berjalan. Betul tak? Dia tak payah. Lepas je keluar, boleh cari susu ibu dia. Dan keadaan mata dia tak buka lagi, diria bau dia tu boleh cari susu ibu dia. Hebat kan? Maksudnya ketika kita lahir, kita lebih lemah daripada binatang. Umpamanya begitu. Memang tak ada daya upaya langsung. Tak boleh bergerak. Kita pun tak nampak lagi masa ni. Tak nampak. 6 bulan baru mata kita nampak penuh. Betul kan? Kemudian kita pun tak boleh dengar lagi. Tak tahu apa yang kita dengar. Kalau dipanggil lagi baby besar sikit, 5 bulan, 6 bulan, dia tak tahu pun nama dia lagi. Cuma dia dengar suara je. Tengok kan, comel je kan kita dulu. Subhanallah. Bersih, suci, tak ada dosa. Kemudian, kita besar. Semangat kan gambar ni? Comel. Okey. Sekarang, bila kita dah besar, Masya Allah. Tadi kita tak ada apa-apa. Allah ya qawi, Allah bagi kita kekuatan. Kaki kita kuat. Allah ya qawi. Sebenarnya saya nak bawakan, pada tubuh badan kita ni, semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, di situ kita boleh nampak nama-nama Allah Asmaul Husna. Allah ya qawi, Allah yang maha kuat. Beri tubuh badan kita kuat sampai kita boleh berjalan. Asal tak boleh berjalan. Sampai kita boleh berlari. Kemudian daripada tadi kita tak boleh nak makan apa semua. Allah ya Razak bagi kita makan yang cukup. Cukup makan tak semua? Terlebih makan kan? Cukup akhirnya boleh menumbuh dan menguatkan tulang-tulang kita. Kemudian Allah ya Sami', Allah bagi kita pendengaran. Kemudian Allah ya Basir, memberi kita penglihatan. Kemudian Allah ya Mutakallim, Allah yang maha berkata-kata, Allah beri kita pandai bercakap. Kemudian Allah ya Aziz, Allah yang maha perkasa. Allah yang Matin, Allah yang maha teguh. Bagi kita keteguhan, keyakinan, tengok. Yakin je. Masa kecil kita ni seorang yang sangat yakin, tak takut. Ular datang pun tak takut. Kan betul tak? Sebab kita tak kenal musuh, kita tak kenal ular. Mungkin kita buat main je. Masa kita tak kenal apa itu hantu, kita tak takut gelap. Tapi mula kita kenal, kita makin takut dengan hantu. Walaupun tak pernah jumpa hantu sampai sekarang. Bukti kita takut, bila gelap kita buka lampu. Kita terbayang macam ada hantu. Padahal kita belum kenal betul-betul hantu. Sebab itu kita ni, kenapa kita tak takut sangat kepada Allah? Kita tak risau sangat tentang azab kubur dan sebagainya. Sebab kita belum kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kita tak kenal sangat Allah.
Yang kita sebut Allah Tuhanku, ya Allah, minta dengan Allah tu pun kita tak benar-benar minta dengan Allah. Contohlah kita minta dengan Allah nak sihat, tapi Allah bagi kita bertambah sakit. Kita pun kata, ya Allah, kenapa ya Allah aku minta sihat tapi sakit bertambah-tambah. Maksudnya kita tak kenal Allah. Saya ingat satu ketika, satu keadaan. Masa tu arwah ayah saya pada tahun lepas saya meninggal 10 Ramadan pada Jumaat malam. Jadi Ramadan kali ni cukuplah setahun. Masa tu saya balik mengejut sebab dia duduk hospital, saya sampai pukul 3 pagi. Saya cakap dekat ayah saya, ayah malam ni malam nisfu Sya'ban. Masa tu betul-betul jatuh pada malam nisfu Sya'ban. Ayah kata, ya Allah, malam nisfu Sya'ban Asma. Asma sampai pukul berapa ni? Pukul 3. Pukul 3 ni. Bila kita teragak teringat sebab ayah memang sakit tenat dah masa tu, dia kanser. Lepas tu bila saya sebut ayah malam ni malam mustajab doa. Itu ada hadis Nabi SAW. Aisyah pernah pada malam nisfu Sya'ban, Aisyah tak perasan masa tu malam nisfu Sya'ban. Aisyah tengok Rasulullah solat lama. Sampai ketika sujud Rasulullah tak bangun-bangun. Lama sangat. Kemudian bila Rasulullah dah berlalu kan malam nisfu Sya'ban bila? Bukan malam tadi, malam semalam. Kemudian bila Aisyah nampak Rasulullah sujud terlalu lama, kemudian Aisyah cuba gerakkan kaki Rasulullah. Sebab Aisyah menyangkakan takut Rasulullah dah wafat. Sebab terlampau lama Rasulullah sujud. Kemudian lepas selesai salat, Rasulullah pergi mendatangi Aisyah. Wahai Aisyah, kamu tahu tak malam ini apa? Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Yang mana malam ini Allah sedang memalingkan wajahnya. Bukan memalingkan, Allah sedang menghadapkan wajahnya kepada seluruh makhluknya. Tapi makhluk yang mana? Makhluk yang menghadapkan wajahnya kepada Allah. Yang sedang meminta, Allah sedang betul-betul menghadap wajah. Yang sedang meminta, Allah akan makbulkan. Yang mohon ampun, Allah akan ampunkan. Jadi inilah malamnya wahai Aisyah. Sebab itu Rasulullah tak memalingkan sepanjang malam itu sujud, solat. Sebab ketika ini Rasulullah kata Allah sedang memandang hamba-hambanya. Allahu Akbar. Pada malam nisfu Sya'ban tu, kebetulan nisfu Sya'ban saya kata, ayah, malam ni malam nisfu Sya'ban kita sama-sama doa semoga Allah bagi ayah sembuh. Allah bagi ayah sembuh, Allah bagi ayah sehat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Lepas tu arwah ayah saya cakap, ayah kata, Asma, Allah dah makbulkan doa kita semua. Jangan kata Allah tak makbulkan doa kita. Soalannya kan kita minta Allah bagi ayah sehat, tapi belum sehat lagi ni. Bahkan ayah kata, memang mak minta ayah sehat, Asma minta ayah sehat, ayah pun minta ayah sehat. Semua orang mendoakan ayah sehat. Dan Allah dah makbulkan doa kita semua. Walaupun hari ini ayah bertambah sakit. Lepas kanser saluran makan, dipotong saluran makan, sambung terus perut ke atas dan keadaan dia sangat maksudnya beratlah. Kemudian diuji pula kanser paru-paru, lepas tu disambung pula dengan kanser darah. Maksudnya minta sembuh tapi Allah bagi apa? Sakit bertambah-tambah. Sakit-sakit. Kemudian Allah sebut firman-Nya, Allah sebut kata Asma, ingat tak firman Allah Subhanahu Wa Taala? Masa tu air mata saya dah mengalir dah. Sebab Allah nak bagi faham ni. Allah nak bagi faham, ayah saya nak bagi faham. Jangan kata Allah tak makbulkan doa kita. Lalu ayah pun baca firman-Nya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa maksud dia Asma? Boleh jadi apa yang kamu tak suka itu ia baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tak suka, apa yang kamu benci itu. Semua orang tak suka ayah sakit. Semua orang sedih ayah sakit. Tapi percayalah, Allah kata ia baik bagi kamu. Ia baik untuk kita semua. Ia baik untuk ayah. Mungkin bila ayah sehat, ia bukan baik untuk kita semua. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu. Jadi Asma, jangan kata Allah tak pernah makbulkan doa kita. Allah dah makbulkan, tapi bukan mengikut kehendak kita, tapi mengikut pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan Allah ya Hakim. Saya pun terdiam, kita redha je apa yang berlaku, masya-Allah. Sebab apa? Kalau kita kenal Allah, Allah tidak akan menganiaya hamba-Nya. Allah lah yang paling sayang kita melebihi diri kita sendiri. Yakin dan percayalah. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis kudusi. Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata. Ketika ini alam berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengar hadis ini daripada Habib Ali Zainal Abidin. Masya-Allah. Suatu ketika langit berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan kami. Langit ni dia minta dengan Allah untuk hempap manusia.
Kemudian apa jawapan? Apa Allah tanya kenapa? Jawapan langit, kerana mereka makan nikmat-Mu ya Allah, tapi mereka tidak beribadah kepadamu. Mereka tak bersyukur kepadamu. Lalu laut pula berkata, ya Allah, izinkan kami menenggelamkan manusia. Lalu apa jawapan? Allah tanya kenapa? Jawapannya, kerana mereka manusia ni makan nikmat-Mu ya Allah, tapi bila diuji mereka mengungut. Mereka nak yang baik-baik, yang sonok-sonok, yang sedap-sedap je. Itu tanda kita sangat tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak yang elok-elok, yang sedap-sedap, yang baik-baik. Bila datang ujian Allah, kita mengungut, kita marah, kita kata bukan merungut pada Allah, kita mengungut pada suami, kita mengeluh pasal anak. Sebab itu para ulama kata, barang siapa yang mengeluhkan manusia, dia sedang mengeluhkan Allah. Siapa yang tak puas hati dengan manusia, sebenarnya tak puas hati dengan Allah. Maksudnya tak puas hati dengan takdir Allah, aturan Allah terhadap hidupnya. Itulah maksudnya tadi itu. Saya sendiri saya cakap, saya pun, kita sendiri, kita semua. Kadang-kadang kita kenal Allah, kadang-kadang kita tak kenal Allah. Kita hanya kenal Allah dalam keadaan yang baik-baik. Na'udzubillah min zalik. Bila Allah bagi ujian, soalnya kita tak kenal Allah. Sedangkan yang bagi ujian dan bagi nikmat adalah Tuhan yang sama. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allahu Akbar. Kemudian gunung pula berkata, ya Allah, izinkan kami untuk hampap manusia. Kenapa? Kerana mereka makan nikmat-Mu, mereka tak bersyukur kepadamu. Bersyukur bila dapat nikmat, bila ujian tak bersyukur. Tak faham kenapa Allah bagi ujian. Kemudian Allah menjawab, jangan. Sekiranya kamu yang menciptakan manusia, kamu juga akan mencintai mereka. Maksudnya Allah nak kata, aku yang ciptakan manusia. Sebab itu aku sangat sayang, aku sangat mengasihi manusia. Puan-puan, tuan-tuan sekalian, makhluk yang paling kurang berzikir pada Allah manusia. Semut yang kita rasa tak ada nilai, kita pijak-pijak je. Pokok, bukit bukau, mereka tidak pernah henti berzikir kepada Allah, memuji Allah. Allah ya Hamid, yang maha suka dipuji. Allah ya Hamid, Allah yang maha terpuji, dan Allah sangat suka dipuji. Kita kalau orang puji kita, kita bagi upah tak? Ustazah nampak muda lah, ambil RM10. Ustazah nampak lawa lah, RM20. Sebab sedap sikit kan. Ustazah gini-gini. Kita suka dipuji, orang puji kita suka. Tapi kita tak sampai tahap bagi upah, betul tak? Kalau macam tu beratur lah, satu hari 50 orang beratur. Sebab apa? Kalau kau puji dia dapat duit tu, dia suka tu. Nak kata Allah sangat suka dipuji, sekali je puji Allah, sebut ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi', yang maha lapang. Puji je Allah, Allah bagi apa? Pahala, 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 suka sangat. Sampailah sebesar-besar kegembiraan Allah, Allah bagi syurga. Nak kata Allah maha terpuji dan Allah sangat suka dipuji. Allah bagi kita semua kan. Allah bagi kita apa lagi? Nih, keberanian, teguh, semangat yang kuat. Kemudian Allah bagi kita ya alim, Allah yang maha mengetahui, Allah memiliki ilmu, Allah bagi kita ilmu. Kemudian Allah ya hakim, Allah yang maha bijaksana. Allah bagi kita kebijaksanaan. Kemudian daripada kita ni, tubuh badan ni, ini tanda Allah ya Razak, bagi kita rizki, betul kan? Sekarang kita dah mula dewasa. Baiklah, cuba kita hitung daripada awal bangun tidur tadi. Kita buat apa bangun tidur? Oh, bangun je mandi terus. Okey, bila bangun tidur? Ke tidur ni? Sila bangun ya. Okey, bila kita bangun, kita buka mata. Itu menandakan Allah ya Hayyu, Allah yang maha menghidupkan kita. Allah hidupkan kita semula. Setelah Allah ya Mumit. Itu nama Allah Asmaul Husna. Allah yang mematikan kita sementara. Kemudian Allah ya Hayyu, Allah yang menghidupkan kita. Kemudian Allah ya Qayyum, Allah yang maha tegak, Allah yang maha berdiri. Allah yang membuatkan kita boleh berdiri. Kita tak sedar tu, subhanallah, kita rasa semua ni. Semua tu nama Allah Asmaul Husna. Kemudian bila kita buka mata, kita melihat Allah ya Basir. Sebab ada orang bangun tidur, buka mata, tak nampak apa-apa. Allah tarik penglihatan dia. Kemudian kita boleh dengar suara kita sendiri biasanya. Betul tak? Bangun, 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 bangun. Saya ada tengok satu video tu, dia penyanyi, dia sangat suka muzik. Suatu hari pendengaran dia hilang. Sampailah sekarang. Tapi dia tetap lagi menyanyi. Ada audition tu kan. Tengok, dia tetap menyanyi dan keadaan dia tidak dengar suara dia. Memang hilang terus. Sakit apa, ditarik terus pendengaran. Kemudian Allah ya Sami bagi kita pendengaran. Kemudian kita berjalan, betul kan? Kemudian kita pun bertempik. Bertempik tak?
Okey, kemudian apa yang berlaku masa dah nak habis ke? Belum lagi ya? Kemudian apa lagi? Kita pun makan. Makan tak tadi? Apa maksud makan tu? Allah ya Razak. Betul tak? Allah ya Razak bagi kita makan. Kemudian kita pun start kereta, datang kerja. Kita menyarungkan pakaian. Betul tak? Yang kita pakai itu tandanya Allah ya Ghani ya Mughni. Allah yang Maha Kaya memberikan kita kekayaan. Beri kita duit untuk pakaikan pakaian yang baik. Kita start kereta. Subhanallah. Start dengan apa? Betul ke bismillah? Buka kereta? Baca bismillah tak buka pintu kereta? Dia kalau pintu tak ada masalah, dia memang okey je. Buka aja terus. Tapi time lekat baru sebut bismillah, bismillah. Jangan lekat, bismillah. Baru sebut nama Allah. Masa start laju tak ada masalah, tak sebut. Tapi bila jangan buat perangai, bismillahirrahmanirrahim, tak jadi lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Ya Allah, asma husna apa? Cari je. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, hidupkanlah keretaku ya Allah. Masya Allah. Nak kata setiap pergerakan kita sebenarnya itu tanda-tanda ada nama Allah Asmaul Husna. Kita buka lampu kan, ya Allah ya Nur, Allah yang bagi cahaya. Walaupun kita kata elektrik ni TMB yang bagi. Tapi cahaya tu hakikatnya daripada matahari. Betul tak? Di jana sekian-sekian daripada air, semua jana kuasa elektrik. Hakikatnya cahaya itu daripada Allah. Allah ya Nur, ya Allah. Bila kita start bawa kereta kan, kita tengok pemandangan. Ya Allah ya Musawwir, Maha Kreatif, indahnya alam ni. Ya Allah ya Khaliq. Anak kita tu, ya Khaliq, ya Allah, Allah yang ciptakan anak kita. Masya Allah, nak sebut satu-satu tu kan semuanya daripada lingkungan nama Allah Asmaul Husna. Tiba-tiba ada orang menyempitkan dada kita. Kita nak sebut firman Allah apa? Firman Allah, nama Allah apa? Asmaul Husna apa? Ya Allah ya Wasi. Ya Allah yang Maha melapangkan. Jam ni. Ya Allah ya Wasi, ya Allah yang Maha melapangkan, lapangkanlah perjalananku pagi ini ya Allah. Subhanallah, cuba kita amalkan, Masya Allah. Mungkin, insya Allah, Allah boleh je nak lapangkan tiba-tiba yang jam teruk tu, time kita je sekejap je, orang lain dah beratus lama. Ya Allah ya Wasi, ya Allah yang Maha melapangkan. Saya tunjuk ni kan, kita pun jadi semakin cantik. Allah ya Jamil, Allah yang Maha indah bagi kita keindahan. Dan sekarang ni kita boleh duduk di atas kerusi ni. Daripada kita baby sampai sekarang, siapa yang jaga kita? Mak kita ke, suami kita ke, kita yang jaga? Siapa jaga kita? Nak sebut pun takut dah Ustazah, nama apa ni? Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Allah yang Maha menjaga, yang Maha mengawasi. Allah ya Wali, iaitu Allah yang Maha memelihara kita. Yang menjaga kita. Kita kan dalam rumah, kita boleh jamin tak anak kita selamat dalam rumah kita? Tak boleh. Kita tak boleh jamin. Ada kecelakaan yang boleh berlaku di rumah. Betul tak? Ada budak jatuh. Lepas tu terhantuk kepala, pendarahan otak. Ada kanak-kanak yang main pisau. Ada kan viral berapa hujung tahun lepas ke? Tertusuk perut. Lepas tu meninggal dunia. Pisau tertusuk perut. Ada yang tergelincir jatuh. Ada yang dalam tandas. Anak kita walaupun depan kita, kita tak mampu nak jaga. Apatah lagi anak kita yang jauh. Sebab itu antara, ni kita masuk terus sebab masa pun dah nak habis dah saya rasa. Antara kaedah kita nak beramal dengan Asmaul Husna, insya-Allah kita akan tengok Asmaul Husna menurut bahasa. Kemudian nama Allah tu, firman Allah tentang Asmaul Husna. Ini Sahih Bukhari. Allah itu memiliki 99 nama yang bagus, barang siapa mampu menghafalnya maka dia akan masuk syurga. Kita ni melagukan Asmaul Husna macam tadilah, nasaluka ya man huwallah, betul kan? Kita pun bacalah Asmaul Husna. Sebenarnya bukan sekadar hafal, bukan dilagukan, tapi kena beramal, insya-Allah barulah dapat siapa yang menghafal, beramal dengan Asmaul Husna akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sampai begitu sekali? Cuba kita tengok. Kita tengok sikit-sikit nama Allah ni mula-mula Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Kerana Allah Maha Pengasih, Allah beri kita kasih sayang. Allah ya Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Pernah tak kita guna ayat, mak yang bagi kamu kasih sayang daripada kecil sampai besar? Saya nak tanya, sebenarnya yang bagi kasih sayang kepada anak siapa? Siapa yang bagi kasih sayang? Allah bagi kasih sayang pada anak melalui siapa? Melalui ibu tu. Rahim,
rahim kita ni. Betul tak? Rahim kita. Contohlah kan, suami kita bagi kasih sayang. Ni cukup kasih sayang tak semua ni? Tak apa cukup. Ni orang lelaki cukup kasih sayang tak? Ke nak cari kasih sayang yang baru? Subhanallah. Kita kan, tak apa, tak payah kupas tu. Allah ya Rahman ya Rahim, Masya Allah. Kita tengok dua nama ni. Kita mampu bagi kasih sayang kepada suami kerana Allah beri kita hati yang penuh dengan kasih sayang. Sampai kita mampu menyayangi suami walaupun suami itu tak berapa sayang sangat. Contoh, kita mampu menyayangi anak sebab Allah bagi kita kekuatan, ada kasih sayang dalam hati kita. Sebab ada ibu yang melahirkan anak, dia buat apa? Dia buang anak. Ada ibu dan ayah diberikan anak, dalam hatinya tak ada kasih sayang. Dia dera anak tu sampai mati. Betul atau tidak? Dia maki hamun anak tu. Sebab itu, kita ni jangan kita rasa sepenuhnya, memang bukan sedikit pun. Kita kadang declare, mak yang bagi kamu kasih sayang, bila kamu kahwin kamu sayang bini kamu ya. Yang bagi kasih sayang kepada anak tu adalah Allah, kita perantaraan. Contoh, kita pergi hotel kan? Kita pergi hotel. Kemudian kita dilayan dengan lemah lembut oleh pelayan hotel tu. Betul tak? Kan kita kan dilayan dengan baik ke orang ada kena marah dekat hotel? Hotel ni memang servis dia terbaik lah, betul kan? Kita makan, kita tersalah ni, sudu kita macam tu je kan? Bukan terbalikkan sudu. Dah siap ke? Dah nak angkut dah. Kan? Kita letak je tepi, dia datang angkat. Kita sampai rasa macam, tak apa, saya angkat sendiri, nanti saya hantar ke dapur. Tapi masa tu kita seronok lah kan. Kadang tu panggil, sebab nak tambah ni kan, layan. Tak ada kena marah, panggil banyak kali pun layan. Kita kata, baiknya layanan hotel ni kan. Sebenarnya siapa yang sedang melayan kita dengan baik? Allah yang sedang melayan kita dengan baik. Allah ya Latif, yang maha lembut. Pelayan tu layan kita dengan lemah lembut. Nak bagi tahu, apa pun kalau kita perasan, kita jalan, kita apa semua, ada kawan belanja makan. Ya Allah, Allah ya Razak. Kita terus nampak Allah. Tapi janganlah pula sampai kita tak terima kasih pada dia. Lepas tu dia kata, dia bagi kita, saya belanja. Alhamdulillah Allah ya Razak. Apa dia? Allah ya Razak. Allah yang bagi rezeki, bukan awak. Jadi macam tu pula. Kata, apa pula maksud awak ni? Kan saya belanja awak. Yelah, memanglah awak belanja. Hakikatnya Allah yang belanja saya melalui awak. Awak tak ada apa-apa. Awak miskin. Faham tak? Sebab apa? Dialog-dialog ni kadang-kadang ada orang guna, ada orang salah. Memang betul apa yang dikata hakikat. Tapi dalam kehidupan kita seharian, hadis Nabi SAW, malam yashkur linna, siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, lam yashkur lillah. Dia tak berterima kasih kepada Allah. Kita memang, bila ada orang bagi, kita akan nampak Allah ya Razak yang bagi. Tetapi kita ucap terima kasih, Alhamdulillah Allah ya Razak bagi. Tiba-tiba ada orang bagi laluan, Allah ya Wasik bagi laluan. Ia akan membuatkan apa? Keajaiban kita beramal dengan Asmaul Husna. Kita akan melihat Allah di mana-mana. Dalam setiap keadaan kita akan nampak Allah. Sampailah ada orang yang menyakitkan hati kita, melukakan hati kita, kita akan nampak Allah ya Qabid. Allah yang maha menyempitkan dada kita. Ya Allah yang menyempitkan hatiku, menyempitkan dadaku saat ini, bukan orang tu, tapi daripadamu ya Allah. Maka kita akan jadi tenang, kita nampak Allah yang sedang menguji kita. Kalau kita nampak suami yang menguji kita tu, yang kita geram tu, panas je hati tengok. Tapi kalau kita faham yang menguji kita adalah Allah, suami tu perantaraan, maka kita akan cepat untuk lega, untuk reda. Tapi kena nak sebut apa tu? Bila tengah marah nak sebut apa? Kalau nak zikir Asmaul Husna lah. Allah ya. Ini kita nak biasakan. Allah ya sabur. Allah yang maha sabar. Allah ya sabur, ya Allah berikanlah aku kesabaran ya Allah. Allah ya sabur, berikanlah aku kesabaran. Kita puji nama Allah ya sabur. Okey, kita tengok Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Ada orang ustazah, saya tak dapat kasih sayang suami, saya tak dapat kasih sayang isteri. Kalau yang tanya macam ni kan, macam mana ustazah saya nak dapat kasih sayang suami? Puan dah bagi kasih sayang pada suami? Dah, terlebih dah. Puan bagi tak kasih sayang pada anak? Puan tak dapat bagi kasih sayang.
Puan, kadang-kadang kita bagi kasih sayang pada suami sebab kita mengharapkan balasan daripada suami. Sebab itu bila suami tak bagi apa yang kita nak, kita kecewa. Sebab manusia sangat lemah untuk beri kasih sayang kepada kita. Rahman Rahim tu milik Allah. Habis tu Ustazah nak buat macam mana? Zikir Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha memiliki cinta. Ya Wadud, yang maha memiliki cinta. Berikanlah ke dalam hatiku kasih sayang dan kecintaan kerana-Mu, Ya Allah. Minta dulu, takut kita ni bagi kasih sayang suami, anak-anak, bagi perkasihan pada kawan-kawan kerana mengharapkan balasan manusia. Bila Allah nampak kita ni dah mula membesarkan manusia, Allah tarik kasih sayang tu. Allah tarik kasih sayang tu. Allah nak bagi kita faham bahawasanya kita ni takkan mampu menyayangi orang lain melainkan Allah bagi. Kita minta, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Berikanlah rasa kasih sayang dan cinta ke dalam hati suamiku terhadapku. Tapi minta dulu untuk hati kita. Minta dulu untuk hati kita. Contoh pada wanita sekalian. Suami bagi hadiah. Hadiah apa yang kita nak? Cakap je, bebas. Kita kan bebas berangan. Berangan tu kan percuma, tak perlu bayar. Okey, kalau nak kereta, agak-agak nak kereta apa? Suami bagi hadiah. Oh, ada yang nak Mercedes lagi? Ada yang sebut Range Rover lagi? Orang lelaki nak dia apa kalau orang perempuan isi kata, bang, awak nak dia apa birthday ni? Saya nak beli apa saja, awak minta lah. Kebetulan saya baru dapat 5 juta bonus. Oh, 5 juta tu. Ferrari pun 1 juta lebih kan, 2 juta. Tuan-tuan minta apa kalau isi cakap macam tu? Memang dapat bini jutawan ni. Ni, encik kat depan ni. Kalau isi kata nak bagi hadiah apa, minta je. Encik nak minta apa? Kalau muka baik macam ni, saya dah agak dia nak jawab apa. Saya hanya minta kasih sayang. Macam tu lah biasanya kan. Betul tak cik nak jawab macam tu? Okey. Mintalah contoh, minta Range Rover. Saya pun suka kat Range Rover. Macam Lego tu kan, sebab anak saya main Lego. Ada Lego Range Rover tu kan. Apa-apalah kereta yang kita suka. Lepas tu suami pun beli kan. Suami pun beli. Wah, seronoknya dapat bungkusan besar bekak. Oh, kereta Mercedes, BMW. Ada yang suka kancil. Saya nak kanch bang. Oh, memang suka sangat kancil. Terpulanglah kan. Lepas tu seronok dengan hadiah ni. Hari-hari duduk ni bawa ke mana-mana. Sampai lupa nak masak. Lepas tu suami kata teman saya, tak ni, Range Rover saya ada, I ni appointment, check up. Check up pula apa? Servis. Ada servis. Suami ajak teman, dah confused. Nak pergi servis Range Rover ke nak teman suami? Senyap pula. Oh, pilih Range Rover lagi, servis kereta lagi. Sudah. Saya nak bagi gambaran macam ni. Allah bagi kita harta, Allah bagi kita anak, Allah bagi kita suami, kan semua tu kita minta. Allah bagi kita kasih sayang. Akhirnya kita leka dengan semua pemberian Allah. Kita leka dengan anak, kita ikut je semua anak-anak. Anak buat salah pun kita tak tegur. Kita leka dengan suami. Suami minta kita pakai gini-gini sebab nampak cantik, nampak ni kita pakai walaupun Allah tak suka. Kita leka dengan harta, kita membazir dengan harta. Kita leka semua dengan pemberian Allah. Saya nak tanya. Tadi tu suami tu dah tengok isi lain macam ni, macam dia dimadukan dengan kereta baru. Kalau boleh nak tidur tepi kereta sebab tak lena, takut esok tak ada kereta. Kalau beli Ferrari, saya rasa semayang pun tepi Ferrari. Takut Ferrari hilang. Nak katanya ramai orang bila Allah beri, dia lupa kepada pemberi, dia leka dengan pemberian Allah bagi. Suami tu tadi tengok isi dah leka ni, asyik berjalan sana, berjalan sini, ajak kawan-kawan sebab kereta baru ni. Saya nak tanya, suami ni boleh tak minta balik kereta tu? Tak boleh, tak setuju. Dia yang beli. Dia yang ni. Soalannya dia berhak, saya ambil balik. Awak nampak leka. Awak tak nampak saya yang beri. Awak lebih mengutamakan apa yang saya beri daripada pemberi saya. Ramai orang jadi macam ni. Ramai orang jadi macam ni. Dengan Allah. Kita lah termasuk saya sendiri. Leka dengan pemberian Allah. Akhirnya bila Allah tengok kamu leka dengan makhluk, kamu leka dengan pemberianku, Allah tarik supaya kita sedar kita tidak berkuasa ke atas pemberiannya. Allah tarik kasih sayang, kita leka. Masa suami kita romantik, kita berbangga-bangga, kita riak.
Satu dunia kita nak bagi tahu suami romantik kan. Kita kata alhamdulillah sempena hari lahir, subhanallah surprise daripada suami, tak sangka gini. Dia banyak bersyukur dekat Facebook. Subhanallah, Allah lah ya Razak beri saya rizki, suami yang baik. Allah ya Rahman ya Rahim bagi suami yang penyayang. Panjang zikir tu. Panjanglah kesyukuran dia tu. Suami bagi ni. Tapi dia tak ada pun sujud syukur. Dia tak ada pun buat solat sunat syukur contohnya. Tak ada pula dia bersyukur betul-betul atas tikas jadah. Dia banyak nampak syukur tu dekat Facebook. Lepas habis tulis, update dah tengok TV. Sambung main Facebook. Contohlah, minta maaf. Ini kadang akhlak kita. Tak berakhlak dengan Allah. Allah perhati je. Kamu menunjukkan syukur kamu kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi orang yang bila dapat nikmat tu, ya Allah, syukur ya Allah, Engkau memberikan aku seorang suami yang baik. Engkau lah Allah ya Rahman ya Rahim bagi kasih sayang melalui suamiku. Lalu Allah akan tambah lagi. Itu baru Rahman Rahim. Cuba kita tengok ya Malik. Allah yang maha memiliki. Kalau kita faham tentang yang Malik ni, kalau kita hilang apa-apa benda, sungguh tertinggal barang ke, kita tahu zikir Allah ya Malik. Tertinggal barang. Walaupun dekat kedai makan, walaupun dekat shopping complex, kita cepat-cepat zikir ya Allah ya Malik, ya Malik, ya Malik. Engkau lah yang memiliki semuanya. Telefon ke, saya pernah tertinggal apa-apa. Sahabat saya pun pernah tertinggal, tak tahu jumpa kat mana. Maksudnya zikir, ya Malik, ya Allah, ya Malik, yang maha memiliki. Telefon tu engkau yang miliki, ya Allah. On the way ni nak bagi ambil balik ni. Takut dah hilang orang ambil, betul tak? Ya Allah, telefon tu milikmu, ya Allah. Sekiranya engkau mahu ambil aku redha, ya Allah. Tetapi sekiranya engkau masih memberikan kepadaku, ya Allah, maka aku bersyukur padamu. Zikir, ya Malik, ya Malik. Nak masa tu nak bagi tahu, kita sedar, walaupun yang kita punya, yang kita pegang, kalau Allah nak tarik tu bila masa, bila pergi, elok je ada kat tempat tu, tak ada siapa ambil. Sebab yang memiliki bukannya orang yang mencuri, orang yang tengok, yang memiliki ada Allah. Kita tahu gantungkan, itu adalah milikmu ya Allah. Selama ni tak rasa milik Allah, rasa telefon saya mana? Telefon Umi tu, jangan pegang. Memanglah kita tak sebut, ini telefon Allah, memang tak sebut macam tu. Tapi kita akan diuji bila Allah tarik. Masa tu kita akan sebut nama Allah, betul tak? Subhanallah. Kalau lupa kita letak barang dekat mana-mana, kalau tertinggal lupa letak suami kat mana, tak lupalah tu kan. Letak anak, letak biasa yang lupa telefon. Pernah satu ketika telefon saya lupa. Kadang kita ni minda sepada sedar, perasan tak? Kita letak barang, kita yang letak, bukan orang lain. Kita sendiri lupa letak mana. Mana telefon Umi letak mana? Tak tahulah. Siapa yang letak? Umi lah yang letak. Masa tu saya kerah semua anak-anak saya. Orang anak ramai kan. Jadi bagikan tugas mengikut kawasan masing-masing. Betul, anak-anak saya memang ada kawasan masing-masing. Kalau ada orang nak datang, saya sebut operasi. Dia orang akan tanya, sebab apa Umi ada orang nak datang? Tak adalah. Sebab dia orang dah terbiasa. Orang nak datang baru ngemas. Memang selalu kemas, tapi pelik sikit lah tu. Lepas tu, kawasan masing-masing dah tahu. Tolong cari telefon Umi kawasan masing-masing. Yang ni kawasan orang tamu, yang ni kawasan ni, yang ni kawasan masing-masing. Dia orang kalau operasi, dia orang kena kemah kawasan masing-masing. Kalau kawasan masing-masing bersepah, kita akan cari ketua kawasan saja. Adik kawasan, abang kawasan, kakak kawasan. Jadi dia orang akan jaga kawasan tu. Sebab apa? Kawasan dia nak pastikan selalu kemas lah. Lepas tu adalah pertandingan, ada anugerah kawasan paling bersih. Itu dia seronok lah. Seminggu sekali kan. Kerana dia hiyah-hiyah lagi. Lepas tu, bolehlah buat ya. Jadi kalau siapa ada anak sikit, buat cara sikit. Yang tak ada anak, buat kawasan dengan suami lah kalau jadi. Okey. Saya kerah anak tu, dia orang cari bawah meja, dia orang cari bawah sofa. Saya kata sofa semua kena angkat semua. Angkat cari. Urgent ni, mana telefon Umi ni? Saya pun, ya Allah, guna kudrat manusia. Betul tak? Guna kudrat manusia. Padahal dah belajar Asmaul Husna. Saya pun duduk. Saya pun zikir, ya Allah, ya Zahir. Ya Allah, ya Batin, maksudnya Allah yang maha menyembunyikan. Ya Batin, engkau lah yang maha, engkau lah yang menyembunyikan. Soalannya nak bagi tahu Allah sedang uji ni, Allah lah yang menghilangkan ingatan kita mana kita letak. Allah lah yang menyembunyikan. Kemudian kita zikir Allah ya Zahir. Ya Allah, zahirkanlah mana aku letak telefon tu. Zikir ya Zahir, ya Zahir, ya Allah ya Zahir, yang maha menzahirkan. Zahirkan mana ya Allah aku letak telefon. Saya nak bagi tahu tak sampai 1 minit, berapa saat saya ulang 3 kali je ya Zahir, ya Zahir. Tapi dengan pengharapan, pergantungan yang penuh kepada Allah.
Terus Allah bagi saya ingat, saya kata stop semua cari. Saya pergi jalan, pergi ke dapur. Saya letak mana telefon tu? Dalam kotak tisu di bawah tisu. Logik tak saya letak kat situ? Tak logik. Saya letak bawah minda separa sedar. Kita tak sedar kita letak tu. Jadi kita kena cari juga dengan minda separa sedar, iaitu hanya Allah yang mengawal semuanya. Kenapa saya letak dalam bekas tisu, lepas tu bawah tisu? Antara kaedah dan cara saya tak nak anak saya ketagihan telefon, gadget. Kami suami isteri berusaha sedaya upaya kalau nak guna telefon, jangan depan anak-anak. Kalau ada hal penting pun, tengok anak tak nampak baru boleh tengok, ataupun masuk bilik kalau lama sangat perlu berurusan. Anak tu tahu kadang, Umi tengok telefon je. Duduk dalam bilik dia tahu. Sebab dia dengar, Abi dia cakap masuk bilik. Maksudnya, sedaya upaya tak nak bagi minda anak kita terakam memori ibu, Umi pegang telefon. Kita marah anak kita main telefon, tapi kita ni tangan asyik pegang telefon. Berkesan ke tak? Tak berkesan. Action tu lebih kuat daripada word. Betul kan? Kita larang anak ni, jangan tinggikan suara. Kita sedang tinggikan suara. Jangan nak tinggi suara. Dia pun pelik. Mana satu? Main elok-elok. Jangan menjawab. Dia tengok mak selalu menjawab dengan ayah. Dia akan belajar semua tu. Dia akan tengok apa yang ni. Jangan minum berdiri. Dia pun ingat, itu nampak mak minum berdiri dekat hotel. Contoh. Mana-manalah. Jadi kami berusaha. Sebab itu masa tu saya tengah tengok dekat dapur. Tiba-tiba saya dengar anak saya berlari. Saya pun letak dalam tu. Faham tak? Lepas tu letak pula, tutup sikit supaya dia tak nampak. Alhamdulillah, subhanallah, saya rasa cara tu sangat berkesan. Anak saya memang tak heran telefon. Walaupun kami tak ada password. Diorang tak ada main game, diorang tak ada nak tengok YouTube, diorang tak ada. Walaupun dah besar, tingkatan tu ke, yang dajah-dajah ke, letak je mana-mana, tak maknanya diorang tak akan ambil untuk main apa pun. Pergi mana-mana pun, masuk kereta pun tak ada main telefon. Duduk kedai makan ke tak ada main telefon. Memang wajib telefon kalau kedai makan mesti letak dalam kereta. Tak boleh siapa bawa. Kalau bawa, kita mesti rasa nak tengok. Maksudnya peraturan itu kita yang mengawal telefon tu. Allah yang Khalik yang ciptakan telefon, Allah yang Malik yang memiliki telefon, tapi kita jadi hamba telefon, bukan hamba Allah. Kadang-kadang kita jadi hamba apa? Hamba nafsu, kadang-kadang jadi hamba emosi. Sensitif sangat kan, suami lupa birthday kan. Menangis-menangis, duduk bawah bantal. Elok suami tu yang kita marah-marah ngajuk tu, dia kenyang je kat dapur. Betul tak ni? Dah banyak kali berlaku, nak mengajuk lagi ke? Takkan nak terseksa seumur hidup. Betul tak? Komunikasi je sebenarnya. Cakap je, awak lagi seminggu birthday saya. Betul. Saya pun pernah kena. Saya cakap betul ni. Dan itu bukan satu aib sebenarnya. Itu normal orang lelaki, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Tengok. Orang lelaki dia ada mesin dalam kepala dia, auto delete. Ya, auto, tak payah pasang. Dia memang delete. Kalau lah ni kan, orang lelaki tuan kan, isi tanya, bang, kerja macam mana? Encik jawab apa? Tengok, dia jawab, okey. Pada hari tu, dia ada kena marah dengan bos dia lah. Adalah peristiwa yang menyedihkan, tapi kerja macam mana? Okey, macam tak ada apa-apa. Lepas tu, kalaulah suami ni salah tanya balik, memang nasib lah. Kerja awak macam mana? Saya bang, daripada pagi, dia mula cerita. Lepas tu, sekian-sekian, lepas tu petang, ya Allah, sampailah sekarang, tak rehat lagi. Ayat tu kan, nak tunjuk muka penat. Perempuan bukan penat sangat, muka bila jumpa suami buat penat sangat. Nak perhatian, betul kan? Padahal baru je dengan kawan, bye, okey, saya balik dulu. Sampai rumah, bertukar terus. Nak kata orang lelaki dia delete, buat apa nak semak, fikir semua, nak simpan, betul kan cik kan? Allah yang batin. Allah yang menghilangkan tu. Orang perempuan Allah yang zahir. Allah mazaikan, dia ingat semua. Dia delete tu sekali dengan hari lahir, dia pun delete sekali. Dan ia bukan, sebenarnya saya kan, pengalaman saya handle case, saya selalu suka bagi tahu orang perempuan, kalau anda tidak mahu berubah, bersedia untuk merana seumur hidup. Sebab anda fikir nak ubah suami, sebagaimana anda nak. Terpengaruhnya sinetron dengan drama. Kan, bila birthday suami buat surprise, itu berlaku pada kali pertama saya lah. Sampai tengah hari, mesti ada surprise ni. Sampai petang, sampai malam. Kau nak tutup lampu, tiba-tiba ada ni. Terpengaruh. Sampai ke 12 memang saya surprise sungguh. Dia memang lupa. Padahal dia kata beberapa hari sebelum tu ingat. Tapi lupa kan. Masa tu tak jadi ustazah lah. Dia rasa asa kejap.
Tapi belajar daripada itu, masalah komunikasi je, ingatkan sahaja. Sebab bagi kita itu penting, jadi kita hanya betulkan saja komunikasi kita, itu sikitlah. Tapi nak sebutnya, yang maha menghargai kita siapa sebenarnya? Allah. Allah apa? Allah yang syakur. Allah yang maha menerima kesyukuran dan Allah yang sangat berterima kasih. Dan Allah yang sangat menghargai ya syakur. Orang tanya, Ustazah macam mana suami saya tak pandai nak menghargai saya? Datang bergaduh suami isteri ni. Kahwin 15 tahun, anak 4 orang. Ustazah, suami saya ni tak pandai menghargai saya. Saya kata, cik betul ke? Maksud puan apa? Dia tak pernah puji masakan saya. Saya masak tak ada dia nak puji. Allah ya Hamid yang sedang memuji kita. Suami, orang lelaki nak puji ke hari-hari? Puji, encik puji hari-hari. Encik dah kahwin belum ni? Dah. Orang lelaki, orang perempuan yang suka puji. Tak sedap pun puji lebih-lebih. Sedaplah kuih ni, kuih paling sedap dalam dunia. Oh, macam tu kan. Kawan bawa tu semua puji lah ke perempuan. Betul kan? Walaupun belakang, macam tu. Walaupun tak berapa sedap, sebab boleh makan free, pujilah ke, sedaplah kuih ni, beli kat mana? Beria tanya, dia bukan nak beli sangat pun. Ambil nombor telefon, kepek ni. Orang perempuan memang begitu, sebab dia suka dipuji dan dia suka memuji. Orang lelaki, dia steady je, tapi suka juga dipuji, encik. Betul tak? So, isteri puji, cantik, abang ni handsome lah, lelaki paling handsome dalam dunia. Yang paling handsome tanpa perut abang tu. Contohlah kan. Memang suka dipuji, anak kita suka dipuji. Ibu-ibu sekalian, kalau ada anak kecil, guna kaedah pujian je. Sangat berkesan. Kalau suruh dia kemas mainan, maulah dia kemas. Kemas. Tolonglah kemas. Tolonglah merayu tu tak kemas juga. Saya pun tukar pada kaedah pujian. Saya nak suruh Sofwan kemas, saya puji depan yang lain. Imran tahu tak? Sofwan dia sangat rajin. Kalau Umi suruh kemas, laju dia kemas. Tiba-tiba pun dia bangun. Siap. Umi dah siap. Maksudnya pujian ni memang dia naikkan hormon yang positif kan, benda yang positif. Masya Allah. Sebab tu orang perempuan dia memang pandai. Nak sesuatu dia puji dulu. Bang, awak ni memang baik. Saya sangat bersyukur pada suami ni kalau dah faham, awak nak apa sebenarnya? Kan? Kat terus je lah. Kan? Gini. Kadang dia lambat tu benda besar dia puji pagi, puji petang, malam baru cakap. Masak special, itu cara pujian. Orang lelaki dia tak pandai, dia direct je. Nak kopi, padahal tengah masak muka tadi. Tak selamba minta kopi. Kan? Awak ni tak ada pasang, awak tak pasang ke saya merajuk? Oh, awak merajuk ke? Boleh sebab tak tahu, dia perasan, dia buat-buat tak tahu. Dia malah layan. Nak sebutnya, Masya Allah, Allah ya syakur yang maha menghargai kita. Cerita tu tadi tu. Isteri ni kan mengadu, Ustazah suami saya tak pandai menghargai saya, dia tak pernah puji saya masak. Saya tanya suami, betul ke encik tak pernah puji? Saya makan menambah tu, pujilah tu. Melalui perbuatan. Lepas tu isteri ni pun cakap lagi, Ustazah, dia tak ada nak bagi hadiah pada saya. Macam orang lain, dah pandai main Facebook, dah tengok orang lain update hadiah kan, dia pula tak ada benda nak update. Lepas tu suami cakap, Ustazah, saya beli sofa, almari, perabot tu hadiah lah tu. Memang ada suami yang macam ni, dia tak sebut, sofa ni hadiah untuk awak ya. Bolehlah update sofa hadiah daripada suami. Tapi jenis yang tak sebut, faham tak? Kalau Ustazah tak percaya, saya buat riset. Suami nak buat riset. Saya ingat lagi kes tu. Riset ada, saya yang beli semua tu. Saya pakai lawa macam mana Ustazah? Dia tak ada nak puji saya cantik ke apa? Suami jawab, saya tak tengok perempuan lain, saya pujilah tu. Jenis yang suami tak, lawanya awak, cantiknya, betul tak? Tapi kesnya akhirnya isteri tetap minta cerai. Isteri tetap minta cerai, nekat minta cerai. Sebab isu-isu tu, suami baik, dia si rumah baru je kerja jadi cleaner. Sebab apa? Nak isi masa kosong dia kata. Sebab pagi je kerja cleaner, anak dah semua sekolah. Suami bagi setiap bulan 300 untuk belanja dia saja, nak beli apa-apa. Nafkah, duit belanja, barang dapur semua komplit. Suami baik. Tapi suami jenis pendiam. Saya kan, kalau dapat yang suami yang macam ni, maksudnya dapat klien macam ni, saya dah tahu latar belakang keluarga dia memang mak ayah tak suka puji, tak pandai puji. Jadi dia pun tak pandai nak memuji. Jadi dia macam bila nak puji tu tak reti. Tapi saya dah faham kenapa isteri ni saya minta encik keluar sekejap. Keluar sekejap encik, saya nak cakap dengan isteri. Sebab saya pelik isteri tetap nekat nak minta fasah. Berkeras. Saya tanya soalan direct. Puan dah ada orang lain ke? Biasa gitu. Puan dah ada orang lain ke?
Saya kata, Ustazah, sebenarnya saya tak ada siapa-siapa, tapi saya kerja akhir-akhir ni, saya selalu bawa bekal. Lepas tu selalulah, yang selalu puji dia Bangla. Saya terbayang kalau dialog Bangla tu mungkin, adik manis, selalu puji, adik manis. Lepas tu makan bekal, sedapnya adik manis masak. Mungkinlah, wallahualam. Dia tak adalah cerita macam mana dialog tu. Tapi dia kata, Ustazah, betul tak sebab pujian, cinta hati boleh beralih arah? Bahaya. Nak cerita pasal sini kufur nikmat apa, ialah itu satu sudut. Tapi saya nak kata hati dia boleh berubah sebab tu hari-hari dipuji oleh seorang lelaki. Walaupun Bangla sekalipun. Boleh kalah. Sebab itu pujilah pasangan kita sebelum orang lain memujinya. Pujilah anak kita sebelum orang lain memujinya. Saya minta maaf, ibu-ibu selalu suka sebut benda-benda yang buruk je pasal anak. Orang lain puji anak, lembutnya anak awak ni. Kat rumah, buka aib anak. Rajinnya anak awak ni. Kat rumah apa malas budak ni. Kat rumah orang rajin lah. Kita kadang anak tu memang elok dah orang puji rajin, kita buka aib. Dalam satu hari, anak kita buat banyak kebaikan, tapi kita tak puji. Tapi 2-3 yang dia buat buruk, dia tak kemas bilik, yang tu kita duk sebut-sebut. Dah besar tak kemah-kemah ni. Akhirnya ada lelaki lain yang suka puji dia dekat luar. Tak pernah marah-marah dia. Lelaki tepi jalan. Adik, oh cantiklah adik. Gini-gini. Lama-lama cinta dia, kasih sayang dia beralih arah kepada lelaki yang baru muncul beberapa bulan. Kita yang besarkan sebab kita membesarkan dia dengan tanpa menghargainya. Begitulah. Sama juga orang lelaki. Sebab itu bila sebut pasal pujian, Allah yang maha terpuji dan sangat suka dipuji. Kalau seorang manusia boleh berubah kasih sayang cinta kerana kuasa pujian, Allah Subhanahu Wa Taala lagi boleh mengubah hidup kita hanya dengan kuasa pujian. Puji Allah apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar lepas solat 33 kali. Itu semua nama Allah Asmaul Husna. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah ya Hamid, Allahu Akbar, Allah ya Kabir. Kita puji Allah sebab Allah sangat suka, Allah beri walaupun kita tak minta. Allah fikirkan tentang keperluan kita. Hadis Nabi SAW, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tamla'u wa tamla'ani bainal ardi wa samawat. Ucapan tu ringan je, tuan-tuan, puan-puan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Keberat? Berat bagi orang yang hatinya sangat berkarat. Berat untuk baca setiap kali lepas solat 33 kali, itu menunjukkan hati kita sangat berkarat, sangat kotor. Membuatkan zikrullah Allah jadi berat. Asyik-asyik tak sempat je. Yang menyempitkan kita Allah ya Qabid. Saya nak bagi tahu, risaulah kita ibu-ibu sekalian, tuan-tuan puan, kalau keluar pada mulut kita, ya Allah saya tak sempat, sibuk memanjang, tak sempat baca Quran. Ya Allah tak sempatlah nak zikir lepas sembahyang macam orang lain tu, tak sempat. Masa tu jangan rasa macam kita ni, macam kita disibukkan ni. Masa tu kita kena rasa sangat takut. Allah membuatkan hidup kita sangat sempit sampai tak sempat memuji Allah. Takut kita mati dalam keadaan terhina. Orang yang suka memuji Allah, dia akan mati dalam keadaan dipuji oleh Allah, dalam keadaan yang terpuji. Siapa yang banyak memuliakan Allah, dia akan meninggal dalam keadaan yang mulia. Siapa yang banyak memuji nama Allah ya Rahman ya Rahim, Allah akan tarik nyawa kita dengan penuh belayan kasih sayang. Ya Latif akan ambil nyawa kita dengan penuh kelembutan. Masya Allah, nama Allah Asmaul Husna. Sebab itu ibu-ibu sekalian, kita ni kan lepas solat kita puji Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hadis Nabi tu membawa masuk tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. 3 zikir tu akan memenuhi pahalanya antara bumi dan langit. Penuh antara bumi dan langit. Zikir tu ringan saja. Hadis Nabi SAW, kalimatani, ada lagu kan, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Tu pun nama Allah Asmaul Husna. Subhanallah wa bihamdi. Hamdi, nama Allah ya Hamid, yang maha suka dipuji. Maha suci Allah yang maha terpuji. 2 kalimah. Ini hadis Nabi ya. Yang
Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan, pemberat timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung, azim, yang teragung. Masya Allah. Sebut tu 33 kali lepas salat, walaupun sekali pun kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka diberi pahala betapa Allah suka sangat dipuji, lalu diberi ganjaran memenuhi antara langit dan bumi pahalanya. Sebab itu kita kata, kalaupun kita suka sangat dipuji, anak kita suka sangat dipuji, suami kita, Allah lah yang maha suka dipuji, sampai akhirnya Allah bagi kita syurga. Tapi kita sangat malas untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan berubah selepas ini. Kalau kita tengok Allah yang kudus, Allah yang maha suci. Pukul berapa? Dah habis ke masa? Dah habis ya? MC? Dah habis. Sekarang pukul berapa? Pukul 12? Betul ke pukul 12? Ya, pukul 12. Masya Allah. Dan kita memang sampai pukul 12. Tepat-tepat pukul 12. Masya Allah, Allahu Akbar. Boleh ke saya 10 minit ke? Boleh? Boleh percaya tak 10 minit? Insya Allah ya. Saya sebut sepintas lalu. Kita tengok sepintas lalu sahaja. Nama Allah dengan maksud. Kemudian Allah yang kudus, Allah yang maha suci. Siapa yang nak bersihkan hati? Selalu orang tanya soalan ni. Ustazah, saya rasa hati saya kotor, mudah sensitif, saya mudah bersangka buruk dengan orang lain, saya mudah rasa iri hati dengan orang lain. Zikir banyak-banyak ya kudus, ya Allah yang maha suci, sucikan hatiku daripada penyakit-penyakit hati. Bila penyakit hati hilang, kita akan tenang. Kita tak akan rasa dengki kepada manusia, susah hati pada manusia, pada adik-adik ke pada siapa-siapa. Allah ya salam, kalau kita sakit apa-apa pun, sakit lutut, pegang lutut, ya Allah ya salam, yang maha sejahtera, yang maha beri kesihatan, yang salam. Sakit kepala ke, ya salam, ya Allah ya salam, dengan tenang, dengan rasa yakin. Tadi firman Allah tadi tu, mintalah Allah akan makbulkan, dengan syarat kita taat perintah Allah, jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan. Kemudian yang ketiga, kita kena yakin. Sebut yang selalu orang-orang yang dah nak pencen ni kan, sakit lutut. Daripada kita mengungut, orang tanya apa khabar, baik tapi lutut sakit. Yang tu gak nak disebut. Kalau adil kena sebut semua. Sukut pula. Lutut sakit tapi mata sehat, hidung sehat, mulut sehat, telinga sehat, tangan sehat. Tapi kita ni kadang tak sebut yang sehat tu, sampaikan sakit tu satu, tak nampak semua yang sehat. Jadi pegang lutut, ya salam, ya Allah yang maha menyembuhkan, yang maha memberi kesejahteraan, ya Allah sembuhkan lututku ni. Pegang kepala, anak kita sakit perut ke, budak-budak kan, ajaibnya budak-budak ni, dia yakin sangat dengan mak dia, dengan bapak dia sekali kan. Ya Allah, dia sakit, Umi sakit ni, bismillahirrahmanirrahim, ya salam, dah baik dah, boleh berlari semula dah. Betul tak? Subhanallah. Tahu tak, anak-anak kita, dia sangat yakin dengan orang yang paling dekat dengan dia, itu kita. Dan jangan kita merosakkan kepercayaan anak kita terhadap kita. Jangan sekali-kali. Dia sangat yakin dan percaya dengan kita. Kalau dia susah hati, kita pun kata, tak apa, mak doakan. Jangan sebut mak doakan. Doa masa tu juga. Buat benda tu, masa kecil kita buat benda tu pada anak kita. Dia jatuh sakit lutut. Mari kita pun baca terus kan? Kita baca macam jadi bomoh lah sekejap. Bukan bomoh. Berubatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hilanglah Umi. Betul lah. Hebatlah Umi. Kasih. Macam tu kan. Tapi faham tak? Bila besar, kita dah berubah sikit. Anak kita telefon kat ni, mak, exam mak, tolong doa. Yelah, malam ni mak bangun doa. Jangan risau. Macam confident je doa kita makbul kan. Tapi, doa masa tu juga. Ya Allah, Ya Fattah, bukakanlah pintu hati anakku, mudahkanlah jalan-jalan dia agar dia kuat ingatan. Ya Allah, Ya Hakim, berilah anakku kebijaksanaan. Ya Allah, Ya Rashid, bagi anakku cerdas jawab soalan periksa. Biar betul semua. Lain dengan kita, lepas tu dia telefon balik, mak dah buat salat ajak? Dah. Lain dengan kita cakap masa tu direct minta dengan Allah dan dia dengar suara kita. Kesan dia sangat berbeza. Sama juga bila kita dekat rumah, anak kita doa depan anak kita. Kita selalu doakan lepas sembahyang seorang kan.
Kita je maghrib isyak kita dengan anak duduk depan, ya Allah, jadikanlah Atikah ni, apa nak tegur masa tu boleh tegur. Ya Allah, jadikanlah Atikah ni kakak yang baik, jadi contoh pada adik-adik, yang lain pun tu Atikah dengar tak? Seorang-seorang semua akan kena. Ya Allah, Luqman ni ya Allah, jadikanlah dia gini. Yang tu kita sebut pula. Ya Allah. Pada Safwan. Dia orang kadang tak sebut nama, Umi tinggal nama. Betul, ini teknik psikologi kita, biar dia dengar dengan telinga dia, lidah kita sebut nama dia, minta apa dengan Allah. Ada dia buat perangai hari ni, dia ada buat adik. Ya Allah, janganlah Imran ni buat lagi pada adik dia. Adik dia pun sukalah. Amin. Subhanallah, teknik berdoa dengan kanak-kanak, dan Allah memang suka bila kita meminta dengan dia, dan Allah sangat tak suka. Sampai ada hadis Nabi, Allah murka kepada hamba-Nya yang tidak meminta dengan dia. Dan Allah sangat cinta, Allah sangat suka, kegembiraan Allah sangat besar apabila hamba meminta dengan dia. Kita banyak minta dengan anak. Bila kamu nak berubah, tolonglah jadi anak yang baik. Kita minta dengan anak ke minta dengan Allah? Minta dengan anak. Abang, tolonglah abang, jadilah suami yang qawi, yang kuat. Kita mintalah dengan Allah. Subhanallah. Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, yang memberi keamanan, ketenangan. Kita rasa gelisah, ya Allah, ya mu'min, Engkaulah yang memiliki ketenangan, berikanlah aku ketenangan, rasa aman. Walaupun kita ada kadang rasa takut. Ya muhaimin ni, ibu-ibu sekalian, amalan yang kita boleh buat bila anak kita nak pergi sekolah, ataupun ikutlah tak nak pergi sekolah, pagi sekali, malam sekali, kita zikir ya Hafiz ya Muhaimin. Ya Hafiz ya Muhaimin membawa maksud Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Kita zikir, nak ulang berapa? 1 kali pun jadi dengan khusyuk. Nak ulang 3 kali pun boleh. Ya Hafiz ya Muhaimin. Kadang-kadang saya biasa sekali je. Ya Hafiz ya Muhaimin, ya Allah, aku serahkan anakku untuk dijaga dan diawasi olehmu. Sebab kita tak tahu apa yang dia buat kat sekolah. Kalau dia nak buli orang, Allah akan halang. Kalau dia nak dibuli oleh orang, Allah akan halang. Ya Hafiz ya Muhaimin, yang jaga anak kita bukan kita, Allah yang jaga. Yang awasi anak kita, tiba-tiba anak kita contohnya nak terpengaruh, kawan ajak, balik ni. Bila Allah awasi dia, Allah gagalkan perancangan. Allah akan halang. Allah akan campak rasa bersalah, dia tak jadi nak buat. Kita pesan macam mana pun, satu ketika dia lupa pesanan kita. Tapi kita gantungkan kepada Allah. Buat setiap hari, ibu-ibu sekalian. Allah akan jaga anak kita dalam jagaan sebagaimana Allah jaga orang yang soleh. Kalau suami, boleh juga nak buat. Bang, sini jap. Duduk. Ya Hafiz, ya Muhaimin. Kalau boleh lah kan, kalau boleh. Tak boleh, tak semestinya letak tangan atas kepala. Atas kepala tu sebenarnya nak ada sinergi dengan anak tu. Nak ada sentuhan. Dia beza. Anak saya dia akan, kalau dalam kereta pun yolo kepala. Saya baca dia jauh, tak sah. Dia nak suruh pegang juga. Memang betul. Saya pernah baca, bonding antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, dia banyak sentuhan. Ayah kadang tak banyak. Dia tengok anak jatuh, bangun. Dia sabar. Sebab memang pun anak tu bukan teruk sangat. Tapi ibu ni, anak tu jatuh tak teruk, dia berlari tu. Kadang sentuhan tu kurang. Tapi saya baca satu perkongsian seorang ayah, macam ni dia buat bonding yang tetap setiap hari, yang dia tukar sikat kepala anak dia. Dia kata tu je masa momen dia dengan anak. Jadi setiap pagi sebelum pergi sekolah, walaupun anak tu dah besar, anak akan datang untuk disikat kepala oleh ayah dia. Sikat, nampak simple, nampak benda tu simple, tapi berlaku sentuhan, betul tak? Ni, itu je. Kita bincang dengan suami, bang, awak ambil pad, yang lain mandi semua saya, apa semua, awak ambil pad, tolong sikat je rambut anak. Boleh tak? Oh, mudah aja. Bila sikat, masa tu baca doa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hakim, bagi kebijaksanaan. Apa-apa zikir Asmaul Husna, ataupun bagi nasihat, sekolah elok-elok, dengar pesan mak tu. Mak dah pesan 10, dia senang je. Ingat pesan mak. Ayah pesan apa? Sama dengan mak. Ingat tu. Apa-apa tambahan, tanya mak. Ayah sama dengan mak. Contoh kan. Tapi percayalah, kita kena buat. Jangan ibu-ibu sekalian, sebab suami, orang lelaki, dia kurang cakna bab ni, kita kena ambil berat. Bang, awak kena ada bonding dengan anak. Jadi setiap pagi bab sikat rambut. Dah besar dia pandai sikat sendiri. Walaupun dia pandai sikat sendiri. Subhanallah, insya-Allah bila tua anak ni akan sikatkan rambut mak. Akan sikat rambut ayah. Akan mandikan. Walaupun ayah ni tak mandikan anak, tak cebok,
Tapi kesan tu sangat luar biasa. Ada sentuhan. Sentuhan ni beza. Betul tak? Subhanallah. Pernah Rasulullah cium masa tu Hasan ke Husain. Lalu ada seorang sahabat Nabi, ada 10 orang anak. Dia kata, ya Rasul, kamu cium? Aku ada 10 orang anak, aku tak pernah cium. Lalu Rasul sebut, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Maksudnya, tanda kasih sayang tak cukup dengan mulut. Ayah sayang, bukan tak sayang. Dia mesti sentuhan. Bila sentuhan tak payah cakap sayang, kasih sayang mengalir. Subhanallah. Kita sebut ya Hafiz ya Muhammad dekat suami. Saya tengok suami saya nak pergi kerja kan. Saya pun zikir, ya Hafiz ya Muhammad, ya Allah, aku serahkan suamiku untuk dijaga dan diawasi olehmu. Tak payah nak telefon banyak kali. Bang, awak buat apa? Saya tengah makan. Makan dengan siapa? Buat video call sekarang juga. Nak tengok ni kau makan dengan perempuan lain ke, betul tak? Suka kuat tu pernah buat lah tu. Punyalah, kalau boleh nak pasang CCTV tu kat kepala suami, nak tengok mana. Jangan risau, CCTV Allah Maha tepat. Kita kalau nampak suami buat benda tak elok, kita tak ada kuasa nak buat apa-apa. Tapi Allah ya Hafiz ya Muhaimin yang akan mengawasi suami kita, dia akan campak rasa bersalah pada suami, rasa berdosa. Akhirnya, kalaulah ada seorang wanita yang macam mana cantik jelita sekalipun, bang, awak ni hari-hari nampak esem, saya belanja makan, tak tergoda insya-Allah. Allah mengawasi, Allah yang maha menjaga, Allah tutup, Allah yang mani', Allah yang maha menghalang. Allah boleh halang suami kita, kita kadang tak boleh. Allah boleh halang isteri tuan-tuan. Ni macam ada cerita hangat yang berlaku kan? Tak ada kaitan ya. Ini untuk diri kita. Suami curang ke, isteri curang ke, saya nak bagi tahu jumlahnya hampir banyak. Tapi selalu di-highlightkan bab suami curang. Saya nak cerita pasal isteri curang banyak. Sebab saya jadi perunding cara, masa tu saya ketua unit unding cara, saya banyak cerita. Saya tengok cerita kisah yang viral dalam 2 hari ni lah kan. Mesti semua baca belaka ni. Lepas tu semua stop belaka, tengok Facebook orang tu lah apalah. Apa-apalah kan. Saya nak bagi tahu kisah tu kisah biasa. Cuma sebab dia orang yang dikenali jadi heboh. Dan bahkan kisah lebih dahsyat daripada tu pun banyak berlaku. Isteri curang hari ni dah jadi kebiasaan. Saya minta maaf. Sebab tak jaga pergaulan. Contoh, baru bergaduh dengan suami pula malah pujuk. Pergi dekat pejabat, ada lelaki yang prihatin. Awak, kenapa muka awak macam sedih je? Saya tak bolehlah tengok awak sedih. Ayat tu memang power. Lepas tu dia pun cakap, saya memang ada masalah. Saya ada banyak masalah. Saya memang dilahirkan untuk menyelesaikan masalah awak. Pick up line yang hebat tu. Saya memang untuk selesaikan masalah awak. Awak cakap je pada saya. Saya akan ada di sini sampai awak memerlukan saya. Saya tetap ada di sini. Betul tak? Boleh tak jadi cair? Boleh. Sebab baru bergaduh. Syaitan ni, jarum dia memang sangat tepat. Tengah bahagia, dia tak masuk dalam benda tu. Tengah bergaduh, apa semua. Tiba-tiba je ada orang yang datang prihatin. Ramai wanita yang bekerja buat aduan dengan saya, Ustazah, saya dah jatuh cinta dengan rakan sekerja lelaki saya. Boleh tak saya mencintai kedua-duanya, suami saya dan rakan sekerja? Ustazah, saya keliru nak pilih suami ke nak pilih rakan sekerja? Saya ni kalau ada botol air di depan saya tu kan, keliru nak pilih. Ada anak. Suami saya baik Ustazah, tapi saya pun mencintai lelaki ni. Aduh. Betul tak? Saya tak mampu. Ini mungkin takdir Allah. Guna takdir Allah. Ambil ni botol air ni. Takdir Allah. Lepas tu konon lah kan. Takdir Allah. Kita pun ketuk. Kenapa ni Ustazah? Takdir Allah. Betul tak? Itu pilihan Ustazah. Allah mentakdirkan pada saat ini saya pukul kepala puan. Ini pilihan puan. Puan boleh memilih. Puan berhak untuk memilih. Betul atau tidak? Masya Allah. Cuba kita tengok. Ya Muhaimin, Ya Aziz, Allah yang Maha Gagah, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Allah Maha Megah, Ya Khalik, Ya Barik. Bila sebut Ya Khalik, satu lagi. Ibu-ibu sekalian, tak percaya 10 minit kan? InsyaAllah, sikit lagi. Anak, untuk kita juga, baca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Ibu-ibu malas macam mana pun, rasa pagi tu tak beriman macam mana pun, setengah tu kita rasa tak beriman je pagi ni. Rasa macam teruk je semayang subuh lambat. Lepas tu dah mula marah-marah. Kan kalau kelang kabut hari Isnin, kelang kabut kan? Memang bermula dengan marah-marah. Umi nak kejut berapa kali? Kalau ayat kasar tu. Kalau Umi tak ada, tak tahu bangun tidur tak semua ni.
Marah-marah. Tapi time dia nak pergi tinggalkan kita, macam mana tak beriman pun, macam mana teruk pun akhlak kita pagi tu, jangan tinggal dua ni. Faham ya? Sebab apa? Kita boleh pulihkan apa yang rosak tadi tu, insya-Allah dengan zikir tadi tu, Ya Hafiz Ya Muhaimin. Lepas tu yang kedua, baca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, nama Allah Asmaul Husna. Ar-Rahman maksud apa tadi? Yang Maha Pengasih. Ada sebahagian ulama menyebutkan nama Allah 99 nama Allah terkandung dalam Ar-Rahman. Bila sebut Ar-Rahman, semua nama Allah yang lain ada dalam Ar-Rahman. Sebab Allah pengasih, Allah bagi rizki. Sebab Allah pengasih, Allah jaga. Sebab Allah pengasih, Allah bagi kekayaan. Sebab Allah yang Maha Pengasih, Allah bagi kelapangan. Nak sebutnya nama Allah Ar-Rahman tu, bila sebut Ar-Rahman saja, dia akan merangkumi semua nama Allah yang lain. Sebab itu kalau orang tanya, Ustazah, nama-nama Allah banyak-banyak, mana satu? Saya bukan jawapan saya. Ada satu jawapan bukan Habib Baba, seorang ulama besar di Thailand. Bila kita belajar Asmaul Husna, dia kata cukup, memang tak cukup, tapi untuk permulaan dia kata cukup amalkan zikir Ya Rahman Ya Rahim. Ulang banyak-banyak. Semua yang kita perlukan ada dalam Ya Rahman Ya Rahim. Nak sebut Rahman tu sangat hebat. Surah Ar-Rahman ni dimulakan dengan Ar-Rahman. Satu patah aja ayat pertama. Hebat kan? Ar-Rahman. Kemudian disambung Allamal Quran. Kita pegang kepala anak kita kan? Ar-Rahman, Allamal Quran. Yang mengajarkan Al-Quran. Anak kita tak mampu nak ajar. Walaupun zahirnya kita ajar. Tapi yang mengizinkan anak kita boleh baca Quran yang ajar adalah Allah, kita perantaraan. Walaupun hantar ke ustaz ke macam mana. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, Pengasih semua, ajarkan anakku Al-Quran. Bila Allah ajar anak kita Al-Quran, hadis Nabi SAW, taraktu fikum amrani. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima. Selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, lam tadillu abada. Kamu tak akan sesat selama-lamanya. Hidup tak sesat, mati tak sesat. Akhirnya jumpa syurga Allah. Apa dia Nabi kata? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan juga sunnah. Anak kita kalau dapat diajar oleh Allah, alamal Quran, alamal Quran. Kita memang baca untuk anak, tapi kita yang baca kita akan dapat juga. Alamal Quran, khalaqal insan. Allah ya khaliq, yang menciptakan manusia. Nak sedarkan anak ini bukan kita yang cipta, bukan kita yang memiliki. Jangan suka-suka hati besarkan anak ikut akal kita, ikut nafsu kita. Kena besarkan anak mengikut Allah yang Malik, yang memiliki. Allah minta kita besarkan anak mengikut syariat. Kalau tidak, anak itu bukan menjadi saham kepada syurga, na'udzubillah, anak itu mengheret kita ke neraka, na'udzubillah min zalik. Sebab baru nak melangkah ke syurga, anak menuntut, Ya Allah, ibuku sekian, Ya Allah, ibuku sekian, ayahku sekian. Lepas tu, Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ya Allah yang mengajarkannya al-bayan. Al-bayan ni ilmu yang luas, ilmu yang dalam, ilmu yang bila anak kita dapat ilmu, dia terus faham dan dia mampu beramal. Dan kita juga. InsyaAllah. Macam mana pun keadaan hidup kita, dua zikir ni jangan tinggalkan. InsyaAllah. Jadi, Alhamdulillah. Ada soalan ke nak tanya? Siapa nak rezeki lapang? Ini tip yang terakhir. Sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi boleh dikupas. Dua-dua bangun. Sebab berdiri kan. Nak dapat zikir, rezeki yang luas, rezeki yang barakah. Ada 5, tapi ada juga yang amalkan 3. Ya Allah, Ya Razak, Ya Allah, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Wasi. Ya Fattah maksud apa? Ya Allah yang Maha membuka. Ya Razak, buka apa? Pintu-pintu rizki. Ya Wasi, seluasnya. Ya Allah, Ya Razak, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Wasi. Ya Allah yang Maha membuka, bukakanlah pintu rizki seluasnya. Faham tak macam mana kaedah tu? Maksudnya kita gabungkan 3 nama Allah tu tadi, lepas tu kita tutup dengan doa. Kita sebut dulu Allahumma ataupun Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Wasi. Nak ulang berapa kali? Terserah. Ada orang ulang sekali, ada orang nak ulang 3 kali, ada orang nak ulang 10 kali. Sebab apa? Amalan dalam beramal Asmaul Husna tidak ada dalil daripada hadis Nabi berapa kali.
Walaupun nanti kita mungkin ada belajar dengan orang lain, dia ada tetapkan 30 kali, 60 kali, ada 100 kali. Tapi dari sudut saya, wallahu alam, saya pun dengar ceramah dan ada tanya guru dalam bab beramal dengan Asma Husna, sebab dia tidak ada dalil yang sebagaimana subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, betul kan? Ada dalil-dalil, itu hadis Nabi. Jadi Asma Husna dia umum, maka kita pilihlah jumlah yang penting khusyuk. Kita sebut ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Wasi. Ya Allah, kita tutup dengan doa ya Allah, bukakanlah pintu rizki seluasnya. Tapi kita minta rizki apa? Yang barakah. Kalau tak barakah, Allah jauhkan daripada itu lebih baik untuk kita. Kemudian ada orang tambah lagi, subhanallah, ya Ghani, ya Mughni. Ya Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan, berikanlah aku kekayaan dunia dan akhirat. Tambah, boleh tambah je. Ada orang kata, Ustazah, boleh ke minta kaya dengan Allah? Boleh ke minta kaya? Boleh tak kita minta nak jadi orang kaya dengan Allah? Boleh tak? Kan dunia semua tu. Kan? Boleh. Subhanallah, Allah sangat suka meminta. Dan kitalah orang paling layak meminta kekayaan daripada Allah sebab kita orang mukmin, kita orang Muslim. Kita bukan orang kafir, kita orang mukmin. Kitalah bila meminta Allah lagi suka daripada orang bukan Islam. Orang bukan Islam minta dengan ni pun dia usaha Allah bagi. Betul tak? Wahai Tuhan sekalian alam, walaupun tidak beriman dengan Allah, Allah tetap bagi. Jadi kita minta kaya dengan Allah tak ada masalah. Sahabat Nabi ramai kaya, ramai teknokrat. Tapi mereka yang dilarang dalam Islam menghimpun harta. Kena faham ya? Kaya dapat harta banyak tak apa. Tapi alirkan, sedekah, bantu orang susah. Sebab itu juga. Sebab semua tu jadi menghimpun harta. Sahabat Nabi semua ramai teknokrat, kaya raya apa semua, tapi dia mesti wakaf, sedekah. Minta kaya tak ada masalah. Jadi kita minta tadi, ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Wasi, ya Ghani, ya Mughni. Masya Allah. Himpunkan semua nama-nama Allah tu. Ya Allah yang maha membuka pintu rizki seluasnya. Ya Allah yang maha kaya memberi kekayaan. Berikanlah aku kekayaan dunia dan akhirat. Sebab kaya dunia musibah. Tapi kaya dunia akhirat, harta dia tu akan jadi saham untuk di akhirat kelak. Sedekah dia lah maksudnya. Dia jutawan dunia dan jutawan akhirat. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya kira sekadar itulah. Para jemaah sekalian, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara perkongsian hari ini, kalau kita tengok ni muka surat 19, saya tinggalkanlah kalaulah pihak ni nak berkongsi melalui email, ada nama-nama Allah sekian-sekian, kemudian ada kaedah bagaimana nak beramal. Bagaimana untuk anak yang degil, anak yang susah nak belajar, suami yang tak solat, masalah, apa-apa pun masalah, kita cuba tengok nama Asmaul Husna, kemudian kita ambil mana-mana nama Allah yang ada kaitan dengan masalah kita. Faham ya? Itu kaedah asas untuk beramal dengan Asmaul Husna. Tapi kita kena ingat firman Allah tadi, memang Allah suruh kita minta dengan nama dia, tapi syaratnya apa dia? Pertama, minta dengan Allah. Yang kedua, wajib taat semua perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, yakin dengan Allah. Dah minta jangan ragu-ragu. Yakin saja kita akan dapat apa yang kita minta. Alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah ya Jami akan mengumpulkan kita kembali di taman syurganya yang sementara, di majlis ilmu yang lain, dan Allah temukan kita semula di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.